Alhamdulillah, syukur. Pengajian kita masuk kali yang ke-107. Dan malam ini, kalau mengikutkan tajuknya, ialah Alam Akhirat menurut pelbagai agama. Jadi sebelum masuk pelajaran yang baru, kita nak imbas balik pelajaran kuliah yang lepas. Dalam pelajaran minggu yang lepas, kita berkongsi tentang Al-Hawd ataupun kolam Nabi Muhammad, dan juga sungai Al-Kausar, dan ada sentuh sikit tentang titian syirat. Mula-mula kita ulang kaji perihal Al-Hawd, kolam Nabi Muhammad. Secara ringkasnya, dari segi bahasa, Al-Hawd ni maksud dia himpunan. Dalam konteks pembelajaran kita ataupun dari segi istilah syaraknya, Al-Hawd ni ialah satu tempat di hari akhirat nanti, di mana tempat berhimpunnya air. Air ini dia mengalir dari dalam syurga, iaitu dari sungai Al-Kausar. Dikenali juga sebagai kolam Nabi Muhammad ataupun telaga Nabi Muhammad. Di sanalah nanti kita insya-Allah akan dapat minum bagi orang-orang yang beriman. Dan ada dalam kalangan umat Nabi Muhammad ni dihalau. Bukan kata orang lain, umat Nabi Muhammad sendiri ada yang dihalau. Semoga kita tak termasuk ke dalam golongan yang dihalau itu. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, orang yang mula-mula sampai di kolam ini ialah Nabi Muhammad sendiri. Dia orang yang pertama. Dan luas kolam ini sejauh 1 bulan perjalanan. Lebarnya pun 1 bulan perjalanan juga. Punya luas, punya lebarnya. Sandaran dia satu hadis Imam Bukhari dan satu hadis Imam Muslim. Keadaan dia pula, airnya lebih putih daripada susu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan satu hadis riwayat Imam Muslim. Airnya lebih putih daripada perak. Dahlah lebih putih daripada susu, dia berkilau lah agaknya. Lebih putih daripada perak. Riwayat Imam Muslim. Airnya juga lebih manis daripada madu. Kita rasa madu tu dah manis sangat dah. Air ini lebih manis daripada madu. Daripada 2 hadis Imam Muslim. Semua ni sandaran-sandaran yang kuat, yang teguh. Bau air kolam tu pula lebih harum daripada misk. Misk ni kasturi, lebih wangi daripada kasturi lagi. Sandaran dia hadis riwayat Imam Bukhari. Katakanlah tanah di kampung kita ni bau wangi, tanah di tempat lain tak bau wangi. Siapa yang duduk di kampung kita ni semua bau wangi, sebab tanah dia tu semula jadi bau wangi. Kalau betul lah ada kampung yang macam itu, rasa-rasanya orang seluruh dunia akan berebut-rebut untuk membeli tanah di kampung ni, sebab wangi. Bila buat rumah, bau wangi tanah naik masuk dalam rumah. Bila korek lubang, korek telaga, air telaga bau wangi. Buat kolam, kolam bau wangi. Mana nak ada tempat macam itu? Tapi katakanlah di kampung kita ni tanah dia tu bau wangi, dia akan jadi rebutan. Jutawan-jutawan akan berebut nak beli tanah di sini. Raja-raja, hartawan-hartawan, pemimpin-pemimpin dunia, orang-orang yang ada yang kaya lah, tokoh-tokoh, semua pakat nak beli tanah di kampung kita ni sebab wangi. Semula jadi wangi, tak payah pakai minyak wangi dah. Contohnya, mungkin 1 ekar pun mungkin juta-juta. Tapi air yang dalam kolam Nabi Muhammad ni wangi, lebih harum daripada kasturi. Sepatutnya kita berebut-rebut lagi lah, nakkan minum air yang lebih wangi daripada kasturi. Di kolam ini ada bekas-bekas ataupun cawan-cawan ataupun bejana-bejana, tempat untuk nak minum. Macam mana rupa dia? Seperti bintang di langit dalam hadis riwayat Bukhari. Bekas-bekasnya lebih banyak daripada bintang di langit. Maksud dia banyak sungguh lah. Hadis riwayat Muslim. Dan bekasnya daripada emas dan perak. Hadis riwayat Muslim. Jadi maksud dia bekas-bekas dia ni dikatakan seperti bintang di langit. Dia mengerlip lah, mengerlip, mengerlap, lip-lap agaknya lah. Bahkan rupa dia pula daripada
emas dan perak bergemerlapan daripada jauh tu, macam bintang di langit. Dan banyak dia pun macam bintang di langit, lebih lagi. Tu cawan-cawan yang tempat yang nak minum tu. Di kolam Nabi Muhammad ini ada dua saliran ataupun dua pancuran air. Ada dua mata air kat dalam itu. Yang mana dua mata air ni punca dia daripada jannah, dari syurga. Sandaran dia dua hadis riwayat Imam Muslim. Pancuran yang pertama diperbuat daripada emas, dan pancuran yang kedua daripada perak. Sandaran dia hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang minum daripada kolam Nabi Muhammad ini, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Satu hadis Imam Bukhari, satu hadis Imam Muslim. Semua teguh-teguh. Jadi timbul persoalan yang kita tanya hari itulah. Kalau dah minum daripada kolam ni, tak dahaga-dahaga dah, rugilah kita. Sebab dalam syurga nanti tak minum dah. Sebenarnya dalam syurga kita minum lagi. Kita bagi contoh hari itu, macamlah kita dah lepas makan kenduri, dah kenyang dah, dah tak dahaga dah. Tapi lepas daripada itu, orang bagi pembasuh mulut pula, letak maruku ke, kita rasa nak makan. Bukan kata sebab kita lapar, tapi rasa nak makan. Dalam syurga tu macam tu lah. Kita dah tak haus dah. Suasana dalam syurga tu pun tak membuatkan kita haus dah. Tapi tetap kita nak minum sungai araknya, sungai madunya, sungai susunya. Lepas makan, orang hidang kacang, hidang agar-agar, bagi gula-gula, ataupun orang buat kenduri balik dari haji ke, kita dah kenyang dah, tak dahaga dah. Lepas makan minum tu, dia tanya, nak minum air zam-zam tak? Nak. Kita nak minum. Padahal kita bukan dahaga pun. Sebab nikmat tu tadi. Jadi dalam syurga pun sama. Sungguh pun di mahsyar tu kita dah minum dah dari kolam Nabi Muhammad, dan kita pun tak dahaga-dahaga dah. Tapi bila masuk dalam syurga, kita tetap nak makan, nak minum air-air yang di dalam tu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad betul-betul telah melihat kolamnya masa Nabi Muhammad masih hidup dulu. Jadi maksud dia, kolam itu dah pun ada. Dah ada dah kolam tu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini satu hadis yang perlu kajian lah. Kita bagi tahu hari itu, orang yang mula-mula minum daripada kolam ni dalam kalangan umat Nabi Muhammad ialah orang-orang dari Yaman. Tak tahu apa sebab orang dari Yaman yang dapat minum dulu. Sedangkan orang dari Mekah, dari Syria, dari tempat-tempat lain ramai yang soleh-soleh juga. Tapi orang Yaman dapat minum dulu. Dan setakat hari ini saya belum jumpa siapa-siapa buat kajian lagi. Tak tahulah apa sebab musabab dia. Tapi negara tempat Yaman ni, dia memang satu tempat yang banyak kelebihan. Saya ada cari beberapa hadis yang cerita tentang Yaman. Satu hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad kata akan keluar dari kota Eden. Eden ni di Yaman. Dan dari kota Abian 12,000 orang yang akan menolong agama Allah dan Rasul. Dari kota Eden dan dari kota Abian keluar 12,000 orang yang akan tolong agama Islam. Bila keluar tu tak tahu. Mungkin dah keluar dah, ataupun mungkin akhir zaman akan keluar, ataupun sekarang tengah keluar ke, tak tahulah. Satu lagi hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Sebaik-baik lelaki adalah lelaki Yaman. Ini hadis ni kuat. Bukan dia nak kata semua orang Yaman tu baik, yang jahat pun ada, perempuan pembunuh pun ada. Tapi Nabi Muhammad dia ada cakap sebaik-baik lelaki adalah lelaki Yaman. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Bukhari juga, Nabi Muhammad kata penduduk Yaman ni, mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. Hadis ni pun kuat. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad dia pernah berdoa, ya Allah, berkatilah negeri Yaman kami. Dan satu lagi hadis Bukhari dan Muslim, kata Nabi Muhammad, mereka yakni orang-orang Yaman ialah orang-orang yang paling lembut hatinya. Iman itu ada pada Yaman, dan hikmah ada pada Yaman. Jadi banyak puji-pujian Nabi Muhammad kepada Yaman. Sampaikan sahabat kita ni bercita-cita nak pergi Yaman. Ada terdetik di hati nak pergi Yaman. Banyak kelebihan. Bukan maksud tempat lain tak ada kelebihan. Kalau tengok hadis-hadis pasal Syria ke apa, ada juga. Ni kita nak cerita pasal Yaman kan. Kenapa orang Yaman yang dapat mula-mula minum? Ni misteri.
Tempat lain pun ramai juga orang soleh. Jadi inilah kelebihan-kelebihan Yaman.